Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para panel penilai, Encik Bahtiar bin Omar dan Dr. Wan Azlan bin Wan Ismail. Pada hari ini, saya Umi Hanani binti Muhammad Asli, pelajar PISMP Bahasa Melayu Ambilan Jun 2017, akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Bijal Sukaka Meningkatkan Kemahiran Membaca Suku Kata Terbuka KB tambah KB dalam kalangan murid tahun 2. Untuk pengetahuan para panel, Bijal Sukaka merupakan akronim kepada perkataan bijak belajar suku kata terbuka. KB pula merujuk kepada konsonan dan vokal. Saya mulakan dengan slide pengenalan. Seperti mana yang dinyatakan dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa Melayu atau lebih dikenali sebagai DSKP, kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid untuk membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul. Bijal Sukaka telah direka oleh pengkaji berkonsepkan belajar sambil bermain dengan menggunakan aplikasi Makeit untuk membantu meningkatkan penguasaan kemahiran membaca suku kata terbuka KB tambah KB. BBM yang direka ini merupakan bahan multimedia interaktif yang boleh diakses pada peranti telefon pintar maupun komputer. Bijal Sukaka ini juga boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana sahaja kerana sifat mobilitinya yang tinggi. Melalui Bijal Sukaka ini juga, pengkaji dapat mengikuti perkembangan peserta kajian di luar waktu PDPC kerana ciri-ciri aplikasi Makeit yang merekod masuk penglibatan peserta kajian semasa menggunakan Bijal Sukaka. Masalah yang dikenal pasti oleh pengkaji ketika PDPC Bahasa Melayu ialah terdapat beberapa orang murid yang tidak dapat membatangkan suku kata terbuka KV tambah KV serta tidak boleh membezakan E perfect dan E talu. Seterusnya, konteks. Pengkaji telah menjalankan praktikum di SK Kompleks Kombadak Kuala Nerus dan berkesempatan mengajar Bahasa Melayu kelas tahun 2 efektif. Masalah yang mendorong pengkaji untuk melaksanakan kajian ini ialah murid tidak dapat membaca perkataan iaitu dua suku kata terbuka yang dipaparkan oleh guru. Isu ini terjadi kerana murid tidak dapat membaca suku kata terbuka KB tambah KB serta tidak minat dengan proses PDPC Bahasa Melayu yang dijalankan oleh pengkaji. Pengkaji telah mengenal pasti beberapa orang murid yang mempunyai masalah ini dengan melaksanakan ujian diagnostik serta sesi temu bual bersama-sama guru Bahasa Melayu kelas tersebut. Slide seterusnya, fokus kajian yang merangkumi 6K iaitu kebolehtakdiran, kepentingan, kebolehgunaan, kawalan, kolaborasi serta kerelevanan kepada sekolah. Kajian ini ditadbir dan diurus secara dalam talian oleh pengkaji sendiri serta tidak mengganggu proses PDPC mata pelajaran lain. Kepentingan kajian ini pula terbahagi kepada dua iaitu kepentingannya kepada murid dan guru. Kajian ini dapat membantu murid yang mempunyai masalah membaca serta membantu guru dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran. Kebolehgunaan kajian ini adalah untuk membolehkan murid untuk belajar sambil bermain serta membolehkan guru mengubah suai BBM mengikut keperluan murid. Bukan itu sahaja, kajian ini juga mempunyai kawalan dari aspek peserta kajian dan tempoh pelaksanaan kajian. Kajian ini hanya melibatkan 2 orang murid tahun 2 efektif tanpa mengganggu murid lain. Pengkaji juga telah menetapkan tempoh masa pelaksanaan PDPC bersama-sama peserta kajian agar tidak mengambil masa murid dan guru kelas dengan banyak. Fokus kajian ini juga merangkumi kriteria kolaborasi. Kajian ini melibatkan kerjasama antara pengkaji, peserta kajian serta guru Bahasa Melayu tahun 2 efektif. Kolaborasi yang terjalin ini adalah untuk memudahkan proses pelaksanaan kajian daripada pengumpulan data awal sehingga kepada pelaksanaan gelung kedua dalam kajian. Kriteria yang terakhir dalam fokus kajian ini ialah kerelevanan kepada sekolah. Kajian ini dianggap relevan kerana dapat membantu pihak sekolah dalam meningkatkan prestasi mata pelajaran Bahasa Melayu SK Kompleks Kombadak. Seterusnya,
Terdapat 3 objektif kajian ini dijalankan, iaitu menjelaskan bagaimana Bijalsu Kaka dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca suku kata terbuka KV tambah KV murid, menghuraikan kesan penggunaan Bijalsu Kaka dalam proses PDPC Bahasa Melayu murid dan mengesan perubahan pencapaian penguasaan murid dalam kemahiran membaca suku kata terbuka KV tambah KV. Berikut dinyatakan juga soalan kajian ini. Yang pertama, bagaimanakah Bijalsu Kaka dapat meningkatkan penguasaan kemahiran membaca suku kata terbuka KV tambah KV murid? Kedua, apakah kesan penggunaan Bijalsu Kaka dalam proses PDPC Bahasa Melayu murid? Yang terakhir, apakah perubahan pencapaian penguasaan murid dalam kemahiran membaca suku kata terbuka KV tambah KV? Metodologi bagi kajian ini pula dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu model, instrumen serta peserta kajian. Model kajian yang digunakan ialah model Canis dan McTaggart yang mempunyai 4 peringkat yang merangkumi aktiviti mereflek, merancang, bertindak serta memerhati. Model ini juga melibatkan pelaksanaan 2 gelong atau kitaran kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah triangulasi, iaitu borang temu bual, borang pemerhatian serta ujian lisan, iaitu diagnostik pra dan pasca. Pengkaji telah memilih 2 orang murid tahun 2 efektif SK Kompleks Padak yang terdiri daripada seorang murid perempuan dan seorang murid lelaki yang mempunyai masalah dalam kemahiran membaca sebagai peserta kajian ini. Berikut merupakan sedikit sedutan daripada Bijalsu Kaka yang direka oleh pengkaji untuk melaksanakan kajian ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Melalui sedutan tadi, dapat dilihat elemen multimedia seperti audio, visual, animasi serta warna-warni dalam Bijalsu Kaka yang telah direka oleh pengkaji dengan menggunakan aplikasi Moodle. Baik, kita teruskan dengan slide pelaksanaan kajian. Kajian ini melibatkan 2 gelong tindakan di mana pada gelong pertama, pengkaji telah memulakan kajian dengan mereflek PDPC Bahasa Melayu yang dijalankan. Seterusnya, pengkaji merancang dan membina Bijalsu Kaka untuk digunakan dalam PDPC. Pada peringkat yang berikutnya, pengkaji menjalankan PDPC menggunakan Bijalsu Kaka kepada peserta kajian dan pada peringkat terakhir, pengkaji melaksanakan pemerhatian terhadap peserta kajian sepanjang PDPC gelong pertama. Pengkaji mendapati bahawa pencapaian peserta kajian dalam gelong pertama tidak memuaskan dan tidak mencapai keputusan yang optimal. Maka, pengkaji memutuskan untuk melaksanakan gelong kedua kajian. Pada gelong kedua ini, pengkaji telah menambah baik BBM yang direka demi untuk memantapkan lagi kemahiran membaca murid. Penambahbaikan ini dibuat setelah mereflek dan mendengar respon yang diberikan oleh kedua-dua peserta kajian setelah selesai PDPC gelong pertama. Pengkaji mendapati pelaksanaan gelong kedua ini telah membantu meningkatkan penguasaan peserta kajian dalam kemahiran membaca setelah adanya penambahbaikan yang dibuat oleh pengkaji. Berikut merupakan bukti pelaksanaan kajian yang dijalankan bersama salah seorang peserta kajian melalui panggilan video. Guru Bahasa Melayu kelas tahun 2 efektif telah mencadangkan pengkaji untuk memilih murid ini sebagai peserta kajian kerana beliau berpendapat bahawa murid ini mempunyai masalah dalam kemahiran membaca. Murid tersebut juga merupakan salah seorang yang mendapat markah yang rendah dalam pentaksiran bilik darjah yang dijalankan oleh Guru Bahasa Melayu kelas tahun 2 efektif. Slide yang seterusnya, dapatan kajian. Dapatan kajian ini merupakan hasil yang diperoleh melalui kaedah triangulasi yang telah dipilih oleh pengkaji. Bagi menjawab soalan kajian pertama, pengkaji melaksanakan sesi temu bual bersama-sama peserta kajian selepas penggunaan Bijalsu Kaka pada gelong pertama dan kedua.
Kedua-dua peserta kajian menyatakan bahawa terdapat banyak daya tarikan dan elemen yang membantu mereka dalam meningkatkan penguasaan kemahiran membaca seperti elemen warna, bunyi dan animasi. Peserta kajian juga menyatakan bahawa mereka seronok mengikuti proses PDPC yang menggunakan teknologi seperti telefon pintar dan komputer riba. Mereka juga berpendapat bahawa penggunaan bijal sukaka dalam proses pembelajaran amat menarik minat mereka untuk mengikuti proses PDPC Bahasa Melayu. Dapatan kajian seterusnya adalah untuk menjawab soalan kajian yang kedua melalui pemerhatian yang dijalankan oleh pengkaji sepanjang pelaksanaan proses PDPC menggunakan BBM tersebut. Pengkaji mendapati bahawa terdapat perubahan yang positif terhadap kedua-dua peserta kajian dari aspek tingkah laku, penglibatan serta masalah disiplin dalam PDPC Bahasa Melayu daripada pelaksanaan gelung pertama dan gelung kedua hingga gelung kedua. Kedua-dua peserta kajian menunjukkan reaksi dan tingkah laku yang positif apabila pengkaji menggunakan BBM tersebut berbanding proses PDPC yang tradisional. Peserta kajian juga lebih terbuka kepada pengkaji untuk memberi respon setelah mereka berjaya membaca suku kata terbuka jika dibandingkan dengan respon yang diberikan oleh mereka pada sesi pengumpulan data awal. Peserta kajian juga dapat membaca suku kata terbuka yang terdapat pada bijal sukaka dengan tepat semasa gelung kedua dijalankan. Dapatan kajian yang terakhir adalah untuk menjawab soalan kajian yang ketiga melalui instrumen ujian lisan. Ujian lisan ini melibatkan ujian pra, pasca 1 dan pasca 2. Soalan yang sama digunakan oleh pengkaji dalam ketiga-tiga ujian ini. Rajah tersebut menunjukkan peningkatan yang ketara dalam markah ujian kedua-dua peserta kajian setelah menggunakan bijal sukaka untuk belajar kemahiran membaca. Peningkatan markah peserta kajian 1 jika dapat dilihat di situ. Peserta kajian 1 dapat meningkatkan markah ujiannya daripada memperoleh 5 markah pada ujian pra sehingga dapat mencapai markah penuh pada ujian pasca 2. Begitu juga dengan markah peserta kajian 2 yang memperoleh markah yang meningkat daripada 6 pada ujian pra sehingga dapat memperoleh markah penuh pada ujian pasca 2. Peningkatan markah ujian ini membuktikan bahawa BBM yang dihasilkan telah membantu peserta kajian dalam menguasai kemahiran membaca mereka. Jadi antara refleksi daripada kajian ini ialah proses PDPC yang menggunakan bijal sukaka lebih menyeronokkan kerana wujudnya elemen multimedia. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Thomas pada tahun 1996 bahawa penggunaan elemen multimedia dalam PDPC mampu menarik minat murid supaya tidak bosan dan dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada sesi PDPC. Seterusnya, Vygotsky pada tahun 1997 menyatakan bahawa main dapat membantu perkembangan bahasa dan pemikiran seseorang kanak-kanak. Maka BBM bijal sukaka yang menggunakan konsep belajar sambil bermain sangat membantu dan sesuai digunakan bersama-sama murid dalam proses pembelajaran. Akhir sekali, melalui kajian ini, guru dapat mengajar dengan kaedah yang lebih moden dan menarik minat murid. Ini kerana perkembangan teknologi terkini menyediakan lebih banyak mod persembahan maklumat secara dinamik berbanding kaedah PDPC tradisional. Secara rumusan, kemahiran membaca suku kata terbuka KV tambah KV murid dapat ditingkatkan dengan menggunakan bijal sukaka yang direka oleh pengkaji. Penggunaan kaedah belajar sambil bermain serta penggunaan elemen multimedia ternyata lebih menarik minat murid dan memotivasikan murid untuk mengikuti proses PDPC Bahasa Melayu. Oleh itu, pengkaji berharap bahawa bijal sukaka yang dihasilkan ini dapat digunakan dan ditambah baik seperti memperkayakan suku kata terbuka kepada KV tambah KV tambah KV pada masa akan datang untuk kegunaan murid dan guru. Semoga kajian ini dapat memberi manfaat kepada ramai pihak. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kajian ini dan terima kasih juga atas ruang dan peluang yang diberikan untuk penambahbaikan pendidikan pada masa akan datang. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.